Kalau dulu kita susah sangat nak nampak perempuan ni merokok dekat kedai ke, dekat public area ke. Kalau ada pun macam orang akan pandang macam side eye gitu. Tapi sekarang ni kalau kita nak tengok perempuan vape kalau merata, ada dekat kedai mamak, ada dekat stadium, ada dekat tempat motor, macam-macam tempat lah. Dekat Bukit Bintang pun ada, Dek. Aku pasti, Dek, kau akan terkenal dekat KL nanti. Satu Bukit Bintang kena kau. Hari ni kita nak bincangkan kenapa, macam mana benda ni boleh berlaku. Is it vape ni adalah trend ke ataupun benda ni akan berlaku pada masa yang panjang. Hari ni kita bawakan guest which is Kira. Boleh tak kenalkan diri? Alright, boleh. Thank you, Priya. Okay. Nama saya Kira. Short je lah. Boleh panggil Kira. Lepas tu saya seorang penasihat takaful dan insurans kat sebuah company dan saya juga seorang penuntut di salah sebuah universiti di Kuantan. Adakah perempuan muda ni dia lagi selesa vape dekat kawasan yang umum, contohnya macam kedai mamak, luar stadium yang tadi Pia cakap Bukit Bintang semua tu, daripada perempuan yang merokok, dan kenapa? Alright, okay. Bercakap pasal vape ni, vape ataupun rokok elektronik kan kita panggil. Ini mungkin satu trend sekarang pun dah jadi. Perempuan pun kebiasaannya pun memang tak adalah nak kata majoriti, memang mostly kalau kita tengok circle-circle kita pun mesti akan ada yang perempuan yang dah start mencuba vape ataupun pot kan. Okey, untuk bercakap sama ada diorang rasa lebih selesa isap vape di tempat umum ataupun tidak, tu terpulang kepada masing-masing sebenarnya. Sebab bila kita tahu sama ada merokok ataupun vape, dua-dua ni memberikan persepsi yang agak buruk kepada masyarakat, lagi-lagi apabila kita seorang wanita kan. Jadi untuk mengatakan yang mereka selesa ataupun tidak tu, saya rasa tu terpulang kepada masing-masing punya opinion. And then yang bagi saya, kalaulah mereka dalam kalangan macam circle-circle yang sama macam diorang would be rasa selesa je untuk merokok ataupun untuk menghisap vape di khalayak ramai. Macam untuk mengatakan perempuan merokok, saya macam to be honest, macam tak pernah nampak lah, jarang lah kan nampak di khalayak ramai. Tapi untuk vape and then macam seangkatannya macam shisha, tu macam saya cakapkan tadi, mereka lebih selesa tapi mungkin tidak bersorangan lah, dalam kelompok yang sama dengan mereka. And then rokok elektronik ni juga bukan setakat outdoor je kan. Ya, indoor betul. pun boleh juga. Bermaksud kalau macam Pia boleh conclude lah, perempuan ni dia selesa kalau dia vape beramai-ramai. Betul. Nak bersorang-sorang lah. Okay. Apa beza sebenarnya vape and rokok dalam kalangan perempuan ni? Pia akan baca option lah. Ada A sampai D. Kalau A ni sebab lepas vape ni tak ada bau. Kalau rokok kan ada bau kan. B is vape ialah teknologi yang tinggi lah. Kira macam high tech lah, macam kelas lah gitu dia pakai kan, dia guna benda tu. C ni, vape ni dia macam, kalau macam merokok kan ada dia punya bahaya dia kan, kesihatan semua tu. Tapi vape ni macam kurang rosakkan diri. And then D is, vape ni ada banyak flavor, cita rasa, banyak option. Which one yang Kira pilih and kenapa? Okay, ikutkan ni apa yang Kira punya jawapan ikutkan Kira rasa yang A tu, sebab sebab vape dia tidak mengeluarkan bau-bau yang tidak enak macam rokok kan. Rokok kan bau tidak enak. Apalagi rokok tidak sesuai untuk isap indoor, dalam kawasan yang indoor yang tertutup. Tapi kalau pot ataupun vape, dia lebih, kita kata bau yang dikeluarkan pun lebih selesa. Even orang yang bau pun akan macam tidaklah rasa perasaan tidak menyenang tu kan, compare rokok. Okay, kalau macam kita perempuan, ialah macam tadi Kira cakap, macam perempuan ni dia kalau nak vape tu ramai-ramai. Tapi how buat macam apa yang lelaki rasa kalau dia nampak perempuan vape? Sama juga ada option, maybe A is tabiat lah, dia macam dia rasa jijik lah lelaki tu kat perempuan. B tu dia rasa macam, perempuan tu dapat seksi lah kalau dia vape. C is dia akan ada member lah, dia happy lah sebab ada member sekali boleh vape. Lepas tu dia tak kisah sebab benda tu sebenarnya lifestyle. Which one
You think apa yang you can predict lah apa yang lelaki rasa about perempuan vape? Alright, ni pun sama juga, depends on the lelaki juga. Kalau lelaki yang macam dalam geng dia akan rasa selesa sebab perempuan tu boleh macam bergaul dengan dia macam pilihan jawapan C kan. C, ya. Lebih senang untuk bergaul Ya. kan sebab ada kawan-kawan yang sama. Tapi kalau lelaki yang macam bukan, dia tak kenal sangat dengan perempuan tu, ataupun dia sebagai orang luar, kita akan nampak itu satu tabiat yang buruk lah. Bila seorang wanita hisap vape, jadi dia akan rasa macam janggal, akan berasa persepsi buruk macam tu. Itu pilihan jawapan yang A akan rasa apa tadi? Dia rasa macam tabiat buruk. Macam Tabiat jijik buruk. lah. Dia depends on lelaki juga yang mana. Alright. So andai katalah macam sekarang ni kita macam tak ada macam awareness about vape tu bahaya, tak ada lagi lah. So andai kata if one day ada bukti baru yang vape ni sebenarnya mudaratkan kesihatan orang, so is it akan ada ramai perempuan akan tinggalkan tabiat vape ni? Alright, Or how? Sebenarnya dulu vape ataupun pot ni dijadikan macam salah satu alternatif untuk untuk berhenti daripada merokok, betul tak? Okay. And then kementerian pun dah keluarkan dah sebenarnya bahan kimia dalam pot tu lagi banyak daripada rokok sendiri. Macam dia ada nikotin juga, sama dengan rokok. Nikotin boleh menyebabkan ketagihan. Okay. Lepas tu bercakap dengan soalan tadi, macam wanita kan, kita fokus kepada wanita belia kan. Untuk wanita belia yang merasakan hisap vape ni adalah satu trend ataupun untuk macam cuba-cuba kita panggil, yang tu saya rasa mereka tidak mungkin akan jadikan sebagai lifestyle sepanjang hayat lah. Okay, tapi untuk wanita yang menjadikan alternatif untuk berhenti daripada hisap rokok, yang tu berkemungkinan dia akan macam teruskan menghisap vape ataupun pot sebagai macam satu lifestyle dia lah. Tapi untuk cuba-cuba trend tu mungkin sekejap je trend tu, and then mungkin back to normal ke, mungkin tak hisap ke, ataupun waktu bergaul dengan kawan je waktu tu je hisap, tapi tak pernah macam tu. So rasanya kalau macam vape ni orang akan tinggalkan kesan addiction tak? Orang akan addicted tak sebenarnya benda tu? Okay. Macam saya cakapkan tadi lah, untuk sebab kandungan kimia dalam pot tu kan, okay, dia sebenarnya bahaya, and then dia ada bahan mudah meletup, lagi dalam tu ada bateri kan. Lepas tu ada juga kandungan nikotin, dan ada bahan kimia lain lah, propylene glycol, PEG, dan seangkatannya, dan bahan-bahan perisa juga. Okay. Untuk kita fokuskan nikotin boleh mengakibatkan ketagihan, and then boleh menyebabkan penyakit kanser juga. Yes, memang kalau hisap pot ataupun hisap vape ni memang boleh mengakibatkan ketagihan jugalah. So kiranya kalau macam dah ketagih kan, is it trend ni akan boleh stop and kembali as usual, ataupun benda ni boleh jadi macam jangka masa panjang? Jangka masa lifestyle tu. Okay. Ya. Okay. Bagi pendapat saya lah kan, kalau macam seseorang tu dia dah involve dengan hisap vape ni, and dia dah terlalu lama, macam setiap hari dia dah memulakan habit dah, macam 3 hari. Okay, kalau sesuatu benda tu kalau kita lakukan kerap selama 3 hari, dia bukan akan jadi habit, akan absorb dalam dia punya lifestyle lah. Okay. Kalau untuk macam sekadar untuk trend sekali dua macam tu, saya rasa tu tidak mengakibatkan ketagihan yang sangat compare kepada yang dah mula hari-hari kan. Ataupun sebelum makan pun ada yang kenalan saya lah, ada yang sebelum makan pun dia akan support dulu. So jadi benda tu jadi habit, jadi rutin kebiasaan dia. Alright, so kita pergi pada last question. Kalau andai katalah macam tadi Kira cakap lah, macam perempuan ni kalau dia vape pun dia nak dengan member satu geng macam tu. Tapi macam tadi kita discuss sebelum tu, ada juga perempuan yang dia sebenarnya tak selesa pun nak vape ke, nak rokok ke dekat public area. So andai kata if ada macam girls vape cafe only, maksudnya perempuan sahaja yang boleh masuk cafe tu and vape, so is it cafe tu akan ada sambutan tak, and kenapa? Alright. Saya rasa akan ada sambutan sebab dia lebih kepada private space untuk wanita sahaja kan, tempat tu khas untuk wanita kan. Okay. Memang akan dapat sambutan sebab kebanyakan wanita yang macam ada desire untuk
isap rokok ataupun isap vape pun, orang sebenarnya kadang malu untuk isap pot dekat luar ataupun dekat khalayak ramai sebab kita risau perspektif orang ramai kan. Jadi untuk wujudkan vape cafe tu, saya rasa mungkin akan dapat memang sambutan yang merangsangkan lah. Alright, so kita dah end of our podcast. So ada tak any last words? Okay, any last word? Okay, ni general ataupun general advice je lah. Kita sebagai macam wanita, kita tak boleh nak normalizekan tabiat ni kan, sebab memang dah terbukti rokok ataupun rokok elektronik ataupun vape akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan kita. Okay, tapi jangan risau, apa-apa yang tabiat ataupun lifestyle tu, kalau kita ada macam seka-seka yang boleh membantu kita, ataupun kalau kita rasa macam kenapa kita buat something tu sebabkan kita ada masalah ke ataupun masalah family ke apa benda, okay, you guys need to seek for help on that lah kan. And then jangan macam biarkan orang sekeliling judge kita tanpa tahu apa yang kita hadap sebenarnya kat dunia ni. So alright. So thank you Kira sebab sudi join kita punya podcast hari ini. So jangan lupa follow media sosial My Campus Radio. Jom berubah bersama MKR. Jumpa lagi and bye. Alright, bye.